Berkata Imam Ibnu Athaillah dalam kalam yang seterusnya, al-akwanu zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah, fan nafsu tanzuru ila zahiri ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Baik. Berkata Imam Ibnu Athaillah, alam ini pada lahirnya merupakan tipuan. Al-akwan, akwan ni alam lah, kaun. Maknanya al-akwan, al-mustahilat, al-kainat, al-jaizat, al-makhluqat. Itu sama belakalah yang kita selalu sebut. Mana ma siwallah akwan, ma siwallah al-makhluqat. Selain pada Allah makhluk. Ma siwallah ma siwallah al-jaizat. Benda yang harus ada, harus tiada. Baik. Maknanya segala alam ini lahirnya, alam ini pada lahirnya, yakni pada zahirnya merupakan tipuan. Makna benda yang tipu daya. Benda Allah pun sebut tipu daya. Alam ni benda yang tipu daya. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni mata benda yang nikmat, yang nampak indah, tapi dia gurur, dia menipu daya kita. Kalau kita tak faham hakikat dunia. Yang tertipu dengan dunia ialah orang yang tidak tahu hakikat dunia. Jadi dia tertipulah. Kalau dia kenal hakikat dunia, selamat. Kalau dia kenal hakikat harta, selamat. Sebab itulah Nabi Sulaiman tak terpedaya dengan dunia, sebab dia kenal hakikat dunia. Walaupun dia ada kuasa besar, kuasa mentadbir dunia. Nabi Daud kaya tapi tak terpedaya. Nabi Yusuf kaya tapi tak terpedaya dengan dunia. Kenapa? Kerana dia kenal hakikat dunia. Tapi kalau tak kenal hakikat dunia, maka akan tertipulah. Kerana tabiat asal, perangai asal dunia ialah menipu daya. Asal perangai asal dunia ni menipu daya. Jadi maknanya kita kena berjaga-jagalah. Makna kalau kita tak kenal, kita akan binasa. Makna tak kenal. Bagi orang yang kenal, dia akan berwaspada. Kita tengok macam orang yang jaga kandang binatang buas dalam zoo contohnya. Dia study, dia belajar hakikat binatang ni, dia belajar. Walaupun nampak jinak, kata dia jangan. Dia harimau ni, dia singa ni, dia punya jiwa pemangsa. Allah jadikan dia begitu. Setting dia hari tu dah begitu dah. Dia jiwa pemangsa. Sebab tu dia jenis makan daging, makan apa benda semua. Dia jiwa pemangsa. Jadi oleh kerana dia tu jiwa pemangsa, nampak jinak pun jangan rapat, kata dia penjaga zoo. Sebab dia study, dia belajar, dia kursus, dia kenal tengok binatang ni tadi. Tengok, dia tahu masa mana singa nak marah. Walaupun nampak jinak, tapi nampak telinga tegang, ekor dah kuih-kuih dah, kaki dah nampak berkaih-kaih dah. Jadi dia kenal. Mana bila dia kenal, dia selamat. Yang tak kenal, nampak jinak, okey, jinak rimau singa ni, try letak kepala sikit dalam mulut dia, putus keras tu. Jadi maknanya kenapa? Kerana kita tak tahu. Maka begitulah, dunia ni kita kena belajar. Kita kena tahu hakikat dunia dengan kita mengenali agama Allah Ta'ala. Itu kita belajar ni, hakikat dunia penuh dengan tipu daya. Baik, dan batiniahnya adalah pelajaran. Dunia ni batinnya, secara batinnya dia adalah ibrah, pelajaran kepada kita. Maknanya kalau kita mengamat-amati dunia, dia jadi pelajaran besar kepada kita. Dunia ni allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang belajar selalu fikir tentang langit dan bumi. Maka apa mereka kata? Mereka dapat ibrah, pelajaran. Mereka kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tak ada apa benda pun yang kau buat ni sia-sia. Itu ilmu zahir. Mana tengok alam, maka akhirnya mereka faham dunia ni tak ada sia-sia. Bila dapat ilmu zahir, dia datang pada ilmu batin. Mereka kata apa? Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, selamatkan aku daripada neraka-Mu. Ini maknanya tengok alam, kita akan dapat ilmu zahir. Lepas ilmu zahir akan tercapailah ilmu batin.
batin. Jadi sebab itu dunia ni pada zahir tipu daya, pada batinnya dia pelajaran kepada kita. Jadi tengok alam. Orang yang tengok alam dengan batin, dengan ilmu batin, dengan ilmu roh, dengan ilmu agama, maka dia akan dapat pelajaran daripada alam. Orang yang melihat alam dengan mata kasar biasa saja, maka dia akan jadikan alam akan jadi tipu daya dan dia tertipu dengannya. Ini maknanya kita kena tengok alam yang Allah Ta'ala buat ni macam-macam lah. Itu dia antara nafsu memandang pada tipuan lahirnya, sementara kalbu memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Ini beza antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Ilmu zahir hak melibatkan nafsu, yang tak bebas daripada nafsu, yang ilmu zahir ni ilmu sangkaan. Benda zahir makna sangka-sangka saja. Benda yang tak pasti, makna benda yang terpaksa diuji, benda yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak betul. Itu ilmu zahir. Maknanya kita tengok ilmu zahir yang kita belajar tu. Ilmu undang-undang contohnya. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Dalilnya mana? Dalilnya ia perlu pada pindaan. Sebab tu dia menunjukkan bahawa hari itu dah ada benda tak betul, sekarang perlu dibetulkan balik. Begitu juga dengan ilmu lain, ilmu astronomi. Dulu mengikut kajian dulu begini, tapi rupanya ada lagi tak sempurna, dapat penemuan baru pula. Jadi ilmu selain daripada ilmu agama, ilmu sangka-sangkaan. Maknanya sentiasa dalam keadaan boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi perkara agama adalah perkara tepat dan benar kerana ia datang daripada sumber yang benar, iaitu Allah dan Rasul. Jadi maknanya sebab tu cumanya kita saja yang kadang-kadang tak memahami ilmu itu, maka menjadikan kita tidak benar. Maknanya kita tak faham. Sebab kita tak mengaji banyak. Duk baca hadis. Hadis Nabi cerita satu orang perempuan penzina beri minum anjing. Lepas tu dengan kerana sebab beri minum anjing, maka dia pun dapat masuk surga. Allah ampunkan dosa dia sebagai penzina. Kita baca hal tu jadi jenis tak faham. Ingat ke hadis tu menunjukkan boleh peluk anjing. Itu dia panggil. Itu dia panggil kita tak faham. Maknanya baca hadis tapi berfikir cara anjing. Itu masalah dia. Jadi maknanya fikirlah cara Nabi fikir, hak Allah Ta'ala sebut, kan? Hak yang Nabi sebut, banyak lagi yang kita duduk belajar dah, kan? Walaupun ada mazhab kata anjing tak najis, tapi mazhab Maliki saja, 3 mazhab lagi yang muktabar, jumhur ulama mazahib mengatakan najis. Dah yang pergi cari hak yang satu tu kenapa? Itu pun Imam Malik pun kata tak najis dari segi hukum, bukan suruh pergi cium hidung anjing. Ini maknanya nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa bukan agama tu tak betul, ilmu tu tak betul, kita tak betul faham. Itu makna kita tidak betul memahaminya. Maka begitulah dunia ni, nafsu memandang pada tipuan lahir. Mana nafsu ni duk tengok pada dunia hak lahir, yang zahir ini yang penuh dengan tipuan, maka sementara kalbu, roh, iman ataupun ainul basirah, mata hati kita memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Jadi sebab itu ramai orang melihat alam tetapi daripada dimensi yang berbeza, lalu mewujudkan persepsi yang berbeza. Bila persepsi berbeza, maka akan lihat action ataupun tingkah laku yang berbeza. Itu mana hasil pada mana? Hasil daripada kita tidak melihat melalui dimensi yang benar. Macam dulu orang tengok apa dulu? Orang tengok apa ni? Wayang pacak. Dulu kan ada wayang dia main tengah padang. Budak-budak sekali tak ada dah wayang pacak tu. Sebab dia zaman komputer dah. Makna zaman wayang pacak dulu masuk kampung, Kementerian Penerangan Malaysia seok keluar gambar rimau terbang tu. Jadi maknanya masuk wayang pacak tu kan projektor duduk sebelah sini, skrin tu duduk sini. Orang boleh duduk rata-rata. Baik. Orang hak duduk sebelah projektor ni, dia akan nampak hero sebelah kanan, heroin duduk sebelah kiri. Orang hak tengok sebelah belakang ni pula, dia kata hero sebelah kiri, heroin sebelah kanan. Jadi tak habis seumur balah balik sekarang. Sebab duduk daripada sudut yang berbeza. Maka begitu kita sekarang. Orang yang melihat dari sudut duniawi, dari sudut lahiriah saja berbeza dengan orang yang melihat alam, melihat Quran, melihat hadis melalui sudut kerohanian. Jadi sebab itulah Allah ajar kita nak belajar apa pun, nak tengok apa pun ilmu,
bismi rabbik, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Isyaratnya bahawa kena melihat apa saja ilmu daripada dimensi ketuhanan. Itu makna dia, daripada sudut ketuhanan. Belajar ilmu agama sekalipun, kalau tak lihat daripada sudut ketuhanan, dia akan jadi ulama yang menafsirkan secara tak benar. Belajar sekular sekalipun, walau bila lihat dari sudut ketuhanan, dia akan jadi benar. Jadi mana kena lihat dari sudut mana? Dari sudut ketuhanan itu. Jadi makna itu dia antara Allah Ta'ala, Imam Ibn Atha mengingatkan kita semua. Jadi zahir dunia itu ialah penuh dengan tipu daya, tapi batinnya adalah ibrah. Jadi kita nak dapat pelajaran daripada Allah macam mana? Dengan cara melihat ia daripada sudut ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu sekarang pun alhamdulillah dah ada dah para saintis yang kebetulan dia juga alim dalam bidang Quran hadis. Jadi dia cantumkan antara Quran hadis. Dia cantum Quran hadis, lepas tu melihat dari sudut agama itu sendiri, melihat daripada sudut Islam dan sebagainya. Maka ini di antara langkah yang sangat baik. Maknanya kita meneroka alam dengan menjadikan dengan kita melihat ia dari sudut tauhid, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya jadi tulislah masing-masing buat kajian, menulis. Ana pagi tadi beli sebuah buku. Jalan kebetulan sampai kat sebuah kedai makan tu ada jual buku, beli buku. Kebetulan tengok ada buku Quran hikmah surah Al-Baqarah. Bagus buku tu kalau siapa dapat beli. Jadi anda pun duk bacalah, duk baca, menarik buku ni. Mana surah Al-Baqarah tu dia lihat daripada berbagai-bagai sudut, berbagai hikmah, daripada ilmu sains makna dari segi ilmu permakanan, mana ilmu kenaan dengan permakanan, ilmu botani, dari segi zoologinya, dari segi macam-macam. Dia buat kajian tengok. Lepas tu anda pun tengok penulis. Tengku Husni. Jadi orang ni perempuan ni, dia ni Tengku Husni, dia menulis dengan suami dia. Dia pernah pergi umrah sekali dengan duk sembang-sembang semua, dia duk tanya. Jadi anak pun beritahu pada dia, patutnya inti yang tengah buat kajian, macam-macam pengajian, dia tengah buat PhD, suami dia pun tengah buat PhD. Jadi mana anak kata, tolong tulis apa yang inti buat tu, tulis supaya orang lain pakat berkongsi ilmu sains itu dari sudut Al-Quran dan hadis. Jadi dia tak cerita, dia tulis buku. Anak beli tadi baru tengok, Tengku Husni. Alhamdulillah, mana ada usaha untuk meneruskan apa saja yang kita ada untuk dikongsikan bersama supaya akhirnya masing-masing membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab manusia nak beriman ni tak semestinya dia baca melalui mukaddimah, dia melalui Quran saja. Bahkan mungkin kerana benda lain, kerana penemuan, kerana kita bercakap kedai kopi, tak semesti masjid saja. Ada yang masuk masjid tak beriman-iman sampai ke mati. Ada yang dapat iman di kedai kopi. Jadi maknanya kita ni kena lihat. Di situlah bahawa kita kena sampaikan agama. Siapa ada kemahiran cara buat, belaka tulis buku, buat pengkhususan. Hari tu sahabat kita Cikgu Akmal, kita buat usrah hikam tu. Dan menarik, dia kupas kerana beliau dalam bidang astronomi. Dia kupas berkenaan bagaimana Big Bang tu berlaku, mengakhirkan berlakunya kiamat dengan kupasan melalui ilmu moden yang ada sekarang. Jadi itu menarik. Jadi makna sebab tu kita kena lihatlah di sana dalam bentuk melihat suatu dengan ainul basirah, dengan pandangan mata hati kita. Baik. Kemudian akhir sekali kalam yang terakhir kata Imam Ibn Atha. Ini pertama kali kita baca banyak kalam sebab dia kalam pendek-pendek. Jadi kalau satu kalam tu akhir sekali mungkin kita semua fikir bila nak habis kitab ni. Lama dah duduk berulang penuh ni tapi tak habis-habis lagi. Tak apa, kita baca banyak sikit.